Kalau kita nak sembang soal rumah tangga, macam-macam ada. Dari yang semanis madu sampailah yang sepahit empedu. Kisah-kisah perceraian bukan lagi asing dalam masyarakat kita. Bahkan menjadi perbualan panas ketika membawang. Betul ke kalau suami tak mahu melepaskan isterinya, status isteri tergantung tak bertali sehingga suami menceraikan isteri tersebut? Apa pilihan yang ada pada isteri untuk bercerai? Untuk pengetahuan anda, persetujuan suami tidak mutlak dalam perceraian. Islam dan undang-undang syariah di Malaysia memberikan hak kepada suami juga isteri untuk bercerai. Bagi wanita yang teraniaya, tak perlu menunggu kesediaan suami untuk bercerai. Malah, jika suami tidak hadir ke mahkamah sekalipun, penceraian masih boleh dibubarkan dan disabitkan melalui mahkamah syariah. Sebagai contoh, Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memberikan hak kepada isteri untuk memfalkan fasakh. Manakala, Seksyen 50 Akta yang sama pula membenarkan isteri memfalkan perceraian melalui taklik atau janji semasa nikah. Apakah itu fasakh? Apa beza fasakh dan taklik? Macam mana mahkamah boleh mensabitkan kes tanpa kehadiran suami? Pastinya ini adalah soalan-soalan yang sering ditanyakan. Untuk pengetahuan semua, fasakh adalah satu bentuk penceraian yang boleh difalkan isteri atau suami. Disebabkan suami boleh melafazkan talak, maka fasakh sangatlah terkenal di kalangan wanita. Ini kerana sebab-sebab yang dibenarkan fasakh adalah pelbagai. Dan jika boleh, isu berkaitan fasakh ini dibuktikan si isteri. Malah, kehadiran suami juga tidak perlu dengan syarat penyampaian tindakan fasakh kepada suami sempurna berdasarkan Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah. Apa pula kes atau alasan-alasan bagi fasakh? Ada pelbagai alasan bagi fasakh. Misalnya, isteri tak diberikan nafkah lebih 3 bulan berturut-turut. Atau suami hilang tanpa khabar lebih setahun. Atau suami masuk penjara 3 tahun atau lebih. Atau tiada nafkah batin dalam tempoh setahun tanpa sebab yang patut, atau berlalu 4 bulan suami sengaja tidak memberikan nafkah batin, atau mati pucuk, atau suami mengidap sakit mental dalam tempoh 2 tahun, atau mengidap kusta atau vitiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang boleh berjangkit, atau suami lazim menyakiti mental dan fizikal isteri, atau suami berkawan dengan perempuan jahat atau berperangai keji pada pandangan syarak, atau memaksa isteri hidup secara lucah, atau melupuskan harta isteri secara salah, atau menghalang isteri menunaikan amalan agama, atau isteri tidak memberikan keizinan akan pernikahannya, atau keizinan itu tidak sah kerana dipaksa, atau kesilapan, atau tak sempurna akal, atau kecelaruan mental, atau apa-apa yang tidak dibenarkan syarak. Dan jangan terperanjat, isteri yang dimadukan tetapi tidak mendapat layanan adil juga boleh menuntut fasakh. Sebaiknya, sebelum memfalkan tuntutan fasakh, dapatkanlah nasihat guaman di mana-mana agensi sama ada badan kerajaan atau swasta agar kes boleh berjalan dengan baik. Bincangkan berkenaan dengan jangkaan tempoh selesai kes dengan pengetahuan jitu berkenaan dengan prosiding kes. Isteri boleh memfalkan tuntutan fasakh di mahkamah syariah terdekat tempat beliau bermustatin. Jika suami pula, alamat suami tidak diketahui secara pasti, boleh letakkan alamat terakhir yang diketahui oleh isteri. Ingat, semua keterangan dalam tuntutan mestilah benar dan tepat. Berkenaan isu saksi pula, wajib membuktikan isu fasakh yang didakwa dengan mengadakan saksi-saksi 2 saksi lelaki atau 1 lelaki, 2 perempuan berserta bukti dokumentasi seperti laporan perbuatan. Saksi pakar juga boleh dipanggil sekiranya perlu. Jangan takut untuk tampil mendapatkan hak dan keadilan buat diri dan keluarga. Di samping usaha, perbanyakkan doa dan aktiviti rohani. Bergaullah dengan orang-orang yang positif, dengan persekitaran yang baik yang membantu bagi memotivasikan diri anda. Sekian sahaja daripada kami. Subscribe dan share video ini.